Itu dia, kalau kita tengok sekarang ni kita masih lagi dalam mood Hari Raya Aidilfitri. Pasti ada lagi yang mungkin belum berkesempatan lagi untuk merasa atau makan ketupat. Betul. Masih lagi ada ketupat palas dalam peti ais saya sebenarnya, Ali. Oh. Ya. Wow. Tunggu nak direbus saja. Ada baru pulang dari ke kampung. Itu yang segar, yang memang dibalut sendiri. Tapi kalau tadi kita bercakap tentang wanita dan lelaki. Ya. Sekarang ni kita nak bercakap tentang jantan dan betina ni. Okay. Kalau kita tengok ketupat palas ni, Ali, dari segi balutnya dia bentuk 3 segi kan. Berbeza dengan ketupat nasi ataupun beras di mana ia hanya 4 segi dia anyam. Tapi ketupat palas ni dia buat dalam bentuk 3 segi dan orang tua cakap lah ini senda gurau je lah sebenarnya, Ali. Kalau jantan tu lebih kemas, pulutnya lebih. Alhamdulillah. Kalau yang betina ini saya cakap pasal ketupat ya. Ya, tak apa. Yang balutan betina tu pula dikatakan kurangnya pulut dan tidak berapa rapi. Okey. Ini antara perbezaannya. Dan kesusahan nak membalut tu sebenarnya. Tak tahu generasi Y sekarang ni ada yang mungkin sudah handal membalut. Jadi dengan itu untuk membincangkan lebih lanjut lagi kita untuk inovasi kita pada hari ini. Kita bersama dengan Puan Ramlah Muhammad Jahid yang merupakan inovator kepada ketupat raya. Kalau kita tengok di sini palas ketupat frozen. Assalamualaikum. Puan Ramlah mesti dipanggil dengan Mak Teh ya panggilannya. Okey, Mak Teh, kita nak tanya juga dari mana datangnya idea ini, produk ini. Mungkin boleh kongsikan sedikit tentang produk ini. Berkenaan dengan produk palas sejuk buku ni, bila Mak Teh fikir balik kan, wanita sekarang ni banyak yang bekerja. Jadi bila nak buat tu tak sempat. Jadi Mak Teh nak buat macam mana? Ciptakan untuk sejuk buku balik, kita rebus saja, kita boleh makan dah. Sebab tapi perlu dikeluarkan dari peti ais terlebih dahulu. Ya, peti ais lebih kurang dalam 15 minit tu dari peti ais, kita boleh rebus lah. Puan Ramlah ataupun panggilannya Mak Teh berasal dari Pulau Pinang. Sekampung dengan saya lah tu. Okey, macam mana boleh bermulanya tercipta selain daripada mungkin memikirkan wanita ni sekarang bekerja, tapi pengalaman Mak Teh sendiri memang menerima tempahan kan? Ya, Mak Teh memang daripada umur dalam 10 tahun tu mak dah ajak dah. Cakap ketupat raya. Bila raya mak tak buat ketupat. Lepas tu Mak Teh Mak Teh cuba buat. Lepas tu bila sampai satu tahap dah kahwin tu, terpaksa buat sendiri dah. Tapi kalau kita tengok memang buat sendiri, tapi sejak bila menerima tempahan tu? Tempahan tu selama dah 20 tahun lebih dah. Tapi untuk sikit-sikit lah kita buat untuk tempahan raya, untuk kampung-kampung je lah. Taklah buat macam ni lagi secara untuk komersial. Tak lagi untuk kampung-kampung. Bila satu hari tu tempahan terlalu banyak. Bila banyak sangat, macam mana nak buat ni tempahan dalam 1-2 minggu. Saya mau 5,000 biji. Macam mana nak buat 5,000 biji 2 minggu ni? Fikir macam mana kalau cuba frozen tengok. Dalam tahun 2010 Mak Teh cubalah frozen tengok berapa bulan tahan apa semua tu. Berapa bulan buat keluar boleh makan lagi. Dari situlah mula tercetusnya frozen. Okey, itu dia kalau kita tengok salah satu daripada inovator ketupat raya ni yang diketengahkan oleh Yayasan Inovasi Malaysia. Jadi bagaimana kalau kita menyebut tentang Yayasan Inovasi Malaysia? Jadi bagaimana kerjasamanya ataupun mungkin kaitannya bermula? Permulaan tu bermula daripada Pusat Khidmat Adun Pilihan Tunggal lah, Datuk Ruslan Zaidin Adun Pilihan Tunggal. Sebab dia yang inovasi yang berjumpa, lepas tu bekerjasama dengan ISP Kepala Batas. Dia orang mencari masuk kampung, mencari inovator yang buat macam ni semua. Kebetulan yang berhormat Datuk Ruslan cakap, cuba pergi Lahad Tiang. Lahad Tiang tu satu buat ketupat frozen kata. Dari situlah. Okey, dari situ semuanya bermula. Okey, kalau kita tengok sebelum ini ketupat frozen ini hanya orang kata didapati secara kecil-kecilan berdasarkan daripada tempahan orang. Jadi sekarang ini dia sudah dipacking, dipackkan sebegini rupa. Jadi di mana dia boleh didapati? Saya Mak Teh ni ada satu syarikat daripada Penang. Dia ambil ketupat ni cuma dia pasar lah, dia pasar kat Kuala Lumpur, kat Johor. Baru-baru ni dia hantar ke Singapura. Dia buat pesanan. Baik, untuk menyediakan ketupat palas ni Ali dan juga Mak Teh, memang kita kena cari daun dia, daun kelapa, lepas tu penyediaan pulutnya, bukan daun kelapa, daun ketupat. Daun ketupat, sorry. Okey, yang tu nasi impit, sebab saya lebih minat nasi impit sebenarnya. Ya, sebab susah nak buat kan. Okey, dengan daun ketupat, lepas tu penyediaan isinya yang menggunakan santan. Jadi selalu orang kata kalau inovasi dan segera ni kandungannya orang kata kurang menyihatkan. Tapi macam mana pula dengan idea
ataupun ciptaan Mak Teh ini sendiri untuk untuk memberitahu kepada orang bahawa inovasi juga boleh menghasilkan produk yang menyihatkan tapi lebih kurang sama dengan yang original. Kita nak buat ketupat, produk ni kita kena bersihkan lah. Basuh sampai bersih, sampai air dia putih, baru kita masak dengan santan. Kalau tidak dia memang tak tahan lah, dia basi, dia akan basi. Teknik dia akan basi tu juga. Kita basuh sampai bersih, betul bersih. Air dia sampai putih, air dia tu baru kita boleh buat ketupat ni. Baru kita masak dengan santan, kita sukat lah garam, kita sukat gula, kita timbang semua, sukat dia tak sama rasa. Tak sukat memang tak sama rasa, kita sukat semua, timbang semua, baru kita masak kacau sampai betul kering, baru kita balut. Bagaimana pula reaksi dia, sebab katanya dah 20 tahun, jadi mesti ada pelanggan-pelanggan yang kalau tetap. dahulu segar, kemudian sekarang ini ada yang sejuk beku ni. Sama, dia orang tak cakap sama. Tak ada tak ada apa. Saya tanya, saya memang lah, Mak Teh memang tanya juga kan macam mana rasa. Kita kena tanya tak? Kita kena menerima komen-komen lah. Tanya macam mana rasa ketupat ni. Tak ada masalah, okey tak? Rasa memang serupa. Rasa memang rasa yang sama juga. Kalau anda boleh lihat, ini di tangan saya ini sebenarnya menggunakan daun ketupat yang ori yang tulis ini. Bukan palsu. Ya, bukan palsu. Kita nak kena buat pula tu inovasi tu, daun pula. Menyebut tentang ini, berapa tenaga pekerja yang sekarang ini? Sekarang ni 6 orang. Sebab sehari Mak Teh kena keluarkan 1000 biji. Satu hari 1000 biji kena keluarkan. Yang mesti dah 1000 biji tu. Jadi tak sempat, Mak Teh seorang pun tak sempat kan. Kacau lagi, nak balik lagi Mak Teh menggunakan 6 orang pekerja. Untuk dapat untuk sehari dapat 2 seorang dapat 200, mesti dapat 200 biji. Kalau kita tengok ini tahun 2010 bermula untuk berfikir daripada dibuat terus dijadikan produk sejuk beku. Jadi berapa lama masa yang diambil tu? Kira macam selalunya kalau macam ini berapa lama boleh tahan ketupat ini? Dalam 7 bulan 8 bulan boleh tahan. 7 bulan 8 bulan. Simpan frozen kan. Cuba timpan. Boleh tahan. Wow. Ni sebab di bawah ya, simpan di peti sejuk di atas. Baik, bukan dia ada peti untuk frozen. Yang betul-betul kan. Setakat ini produk ini boleh didapati di Malaysia. Tapi ada perancangan mungkin nak dibawa keluar atau sudah keluar? Ya, insya-Allah Mak Teh akan bawa cuba ke luar negeri lah, insya-Allah. Akan datang. Okey. Baik, lagi satu ya tentang ketupat ini sendiri. Bila dah memandangkan reaksi daripada pelanggan-pelanggan tetap, Mak Teh pun sama, tidak ada bezanya, kualitinya tetap sama, rasa pun masih lagi sedap. Apakah pencapaian Puan Ramlah setakat ini? Mungkin tempahan lagi banyak ke, ataupun ada pelanggan-pelanggan baru ke, ataupun mungkin diorang mungkin ada beberapa lagi permintaan yang lebih, mungkin nak dibuat paket yang lebih besar ke? Macam ini berapa biji ni? 10 biji? 20 biji ketupat. Mungkin ada yang untuk pemborong yang lagi besar mungkin kemudian? InsyaAllah Mak Teh akan tambah lagi lah. Mak Teh akan tambah bekerja lah. Mak Teh akan cuba lagi, membesar lagi, memperluas lagi. Itu harapannya. Harapan tu lah. Selain dari ketupat palas, mungkin ada lagi produk-produk lain Mak Teh rasa nak buat ke? Mak Teh akan cuba pula dalam pulut udang. Dalam pulut udang frozen. Nak cuba pulut udang. Dah buat dah, ada simpan dalam peti sejuk dah, tapi tak keluar lagi lah. Kita nak tengok berapa lama boleh tahan. Dengan dodo sekali. Dodo dah simpan dah 2 bulan dah, buka balik makan boleh balik elok lagi. Ali, adakah awak jenis yang malas? Ataupun jenis banyak makan? Dia antara dua. Kalau banyak makan, kita ambil je, tak sempat nak masak kan. Tapi bukan malas lah, rajin. Tak ada, saya sangat rajin. Sangat rajin. Tapi itulah kita kata inovasi sebegini sebenarnya memudahkan kehidupan manusia. Ketika ini dengan orang kata kalau dahulu perlu mencari daun, kemudian nak rebus dan sebagainya. Tetapi gini anda boleh dapatkan dia produk ini di pasar raya, kemudian bawa balik, sama ada disimpan terus dalam peti sejuk beku ataupun boleh dikeluarkan terus dan digunakan untuk jamuan hari raya dan sebagainya. Ini Mak Teh sendiri harapannya terhadap produk ini, apa yang rasa selepas ini, apa lagi yang nak dicapai? Ini satu yang membanggakan. Itulah Mak Teh akan cuba lagi. Dan kalau ada yang berminat untuk nak belajar apa, Mak Teh sedia menerima. Untuk nak mengajar macam mana nak buat cara-cara dia. Mak Teh harapan Mak Teh supaya orang lain boleh lagi buat macam ni juga. Sebab kita untuk orang kampung kan, orang kampung boleh bekerja, boleh pos macam tu. Harapan Mak Teh itulah. Baiklah. Jadi untuk pelajar-pelajar ataupun mereka yang mungkin bertugas di luar negara, bolehlah orang kata apa,
sebegini, ataupun mungkin anda sendiri boleh cipta dengan inovasi anda sendiri seperti Puan Ramlah. Ya, kalau kita dapat tengok kualitinya cukup terjaga di sini dari segi bentuk, ukurannya setiap satu itu sama. Ada sukatan. Ada sukatannya. Jadi ini ikut sukatan lah. Ini yang menarik ini. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Ramlah Muhammad Jahid, inovator ketupat raya ni. Mak Teh, terima kasih kerana berkongsi informasi ini. Ini merupakan salah satu daripada usaha yang dijalankan oleh Yayasan Inovasi Malaysia dalam mempromosikan lagi sebenarnya hasil kerja inovator-inovator tempatan. Yang satu yang boleh kita kata, satu yang menarik, kalau sebelum ini mungkin kita tak tahu, tak ada usaha YIM ni, kita tak tahu sebenarnya rakyat Malaysia sebenarnya cukup berbakat dalam macam-macam ciptaan. Ni inovator makanan ni. Dan yang menariknya Ali, semuanya makanan-makanan tradisional seperti yang Puan Ramlah cakap tadi pun, ada pulut udang. Jadi maksud kalau generasi baru sekarang ini tidak perlu orang kata apa, menggunakan alasan tidak dapat cari daun ataupun tidak dapat nak cari ketupat. Ada sekarang dengan inovasi. Tepuk dada, tanya selera. Okey, kita nak berehat seketika. Terima kasih Mak Teh. Terima kasih Puan. Kita akan